Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, saya nak ajak anda untuk tekan butang subscribe yang ada di bawah ini. Moga-moga dengan ramainya orang tekan butang subscribe, lebih bersemangat kita membuat kajian dan buat semakan terhadap video reaction yang kita akan sampaikan. Sahabat-sahabat, hari ini saya dapat satu komen di Telegram yang memohon untuk saya react tentang satu kenyataan daripada Dr. Kamilin Jamilin. Jom kita tonton video berkenaan, kemudian kita berikan reaction selepas daripada itu. Ramai yang tanya saya soalan ni. Apa hukum berdoa dengan bahasa selain daripada bahasa Arab dalam solat? Boleh ke? Tak batal ke solat? Ramai yang tanya saya soalan ni. Saya jawab ringkas saja sebab ada macam-macam sudut pandang. Ada yang tengok daripada sudut kemampuan bahasa seseorang tu. Ada juga yang perincikan sama ada itu doa Nabi ataupun bukan doa Nabi. Apa pun yang kita kena tahu, isu ni memang ada khilaf ulama. Siapa yang nak pilih pandangan ni tak ada masalah. Yang nak pilih pandangan ini pun tak ada masalah. Yang penting jelas kita ada hujah dan dalil masing-masing. Tapi dalam isu ni saya bersetuju dengan pandangan ulama yang mengatakan boleh kita berdoa dengan selain daripada bahasa Arab. Contohnya kita gunakan bahasa sendiri, bahasa Melayu ketika kita dalam solat. Masa saya belajar dekat Madinah dulu, inilah pandangan yang diberikan oleh salah seorang guru hadis saya, dan ini juga pandangan yang dipilih oleh Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, seorang alim faqih yang mengajar di Masjid Nabawi Madinah. Apa alasan ataupun hujah pandangan ni? First, doa ni kunci dia daripada hati. Lisan ni dia cuma akan follow apa yang ada dalam hati kita, dan otak kita akan memanifestasikan ungkapannya mengikut bahasa yang kita tahu. Bila kita doa ni, ia merupakan satu permintaan yang penuh pengharapan walau apapun bahasa yang digunakan oleh lisan kita. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui segala bahasa. Jadi kalau kita tak pandai bahasa Arab, takkan kita tak boleh berdoa. Best lah macam tu orang Arab yang ada advantage. Tak adil lagi tu kan. Sedangkan orang kita yang tak pandai bahasa Arab jadi kurang khusyuk sebab susah payah nak pilih perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang kita tak pandai, yang kita tak faham. Sedangkan kalau nak minta sesuatu, kenalah faham apa yang kita minta. Second, Nabi SAW pernah ajar kita untuk berdoa selepas kita tahiyat. Sebelum kita bagi salam, Nabi kata, "Thumma yatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Lepas dia tahiyat tu, pilihlah dia nak berdoa apa-apa sahaja yang diinginkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bab berdoa ni luas, tak terikat dengan sekadar doa-doa yang Nabi SAW ajar ataupun Nabi gunakan. Kita boleh minta apa sahaja. Katakan dalam sujud kita ataupun sebelum kita bagi salam tu, kita nak minta, "Ya Allah, bagilah anak-anak aku ini dapat semua dalam pelajaran dia." Dan mestilah lafaz yang macam tu tak ada dalam doa Nabi SAW yang bahasa Arab. Jadi tak adalah semestinya kita nak doa sesuatu tu mesti kena dalam bahasa Arab. Sebab tak semua orang yang pandai bahasa Arab. Sedangkan apa yang kita nak minta tu dalam ungkapan hati kita ni ada macam-macam. Kadang-kadang nak describe dalam bahasa sendiri pun tak terungkap. Lainlah dengan bacaan-bacaan zikir dalam solat yang Nabi SAW dah ajar kita, yang itu memang terikatlah dengan apa yang Nabi ajar bagi siapa yang mampu. Sedangkan bab berdoa ni luas. Tapi sudah semestinya doa yang ma'thur daripada Nabi ataupun doa yang Nabi SAW ajar dengan lafaz-lafaznya itulah yang paling afdal. Sebab biasanya doa-doa Nabi ni lafaz dia ringkas tetapi makna dia luas, merangkumi kebaikan dunia dan akhirat. So kesimpulannya, boleh je bagi orang yang tak mahir berbahasa Arab untuk doa dengan bahasa sendiri dalam solat. Itulah yang lebih membuatkan kita lebih khusyuk ketika kita berdoa. Tak begitu tepatlah untuk nak samakan doa kita ni dengan bercakap-cakap biasa. Sebab doa ni antara kita dengan Allah. Mintalah apa sahaja yang bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Cuma kenapa saya kata kalau kita nak berdoa dalam bahasa kita ni, kenapa lebih elok kita perlahan-lahan yang kita sendiri saja boleh dengar, sebab kita tak mau timbulkan salah faham kepada orang di sekeliling kita. Kalau ada, nampak macam kita tengah cakap pula dalam solat kan. Selain untuk meraihkan pandangan yang tidak membenarkan. So itu kesimpulan ringkasnya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita telah menonton video yang Dr. Kamilin sebut tadi. Mungkin ia diedarkan ataupun mula viral pada bulan Mei yang lepas, tetapi baru-baru ni sahabat kita tanya dekat Telegram dan kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Sahabat-sahabat, sebelum kita jelaskan lebih teliti, saya nak ajak anda menghayati satu perkara penting, iaitu berpegang kepada as-sunnah. Orang-orang yang melabel diri kepada sunnah sering kali menyampaikan dan menegaskan kepada kita tentang hadis Nabi SAW. "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini adalah dalil yang paling utama apabila kita mempelajari hukum hakam dan perbuatan salat. Kerana kita mahu berdiri seperti mana Nabi SAW berdiri. Kita mahu rukuk seperti mana Nabi SAW rukuk. Dan kita mahu sujud seperti mana Nabi SAW sujud. Daripada situ sahaja, para ulama mengatakan bahawa salat ini adalah bersifat tauqifi dan ta'abbudi. Ia sangat terhad dan berhajat pada dalil. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia pernah sebut, "Walihadza kana Ahmad wa ghairihi min fuqaha'il hadith yaqulun innal asla fil ibadat
ibadat at-tawqif fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah Ta'ala wa illa dakhalna fi qawlihi ta'ala am lahum syuraka syara'u lahum minal ladzina ma lam ya'dhan bihillah. Justru itu Imam Ahmad dan ulama-ulama yang memahami hadis menyatakan bahawa prinsip asal bagi perkara ibadat ialah at-tawqif. Oleh itu tidak dianggap menjadi agama melainkan sesuatu yang Allah SWT sendiri telah menjadikan ia sebagai agama. Jika tidak, maka kita akan masuk ke dalam ancaman Allah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat agama untuk mereka sedangkan ia adalah sesuatu yang Allah tidak izinkan. Anda boleh rujuk kenyataan Ibn Taymiyah ini dalam kitab beliau Qawaid Nuraniyah oleh Ibn Taymiyah muka surat 164. Walaupun dalam bab ini Ibn Taymiyah mengambil pendapat yang berbeza dengan pendapat yang saya pilih, tetapi kenyataan beliau ini adalah sangat penting untuk kita semua perhatikan. Yang pertama, perkara ibadat termasuk solat bersifat tauqifi. Yang kedua, ibadat datang dia daripada Allah dan pasti Allah yang akan menjelaskannya dengan lengkap. Yang ketiga, ibadat seperti salat sangat penting sehingga ia pasti sama dengan orang dahulu dan orang yang sekarang. Bahkan sekalipun negara dan adat berbeza, pasti ia sama. Ibadat patut mengikut garis Allah, bukan ijtihad, bukan pandangan orang ini dan juga pandangan orang itu. Apabila kita memahami konsep berkenaan, maka barulah kita akan faham mengapakah solat ini tidak boleh direka-reka sekalipun kita rasa ia sangat bermanfaat buat kita. Orang Melayu pasti suka untuk dapat baca Fatihah di dalam bahasa Melayu. Mereka juga pasti gembira jika dapat menggayakan bahasa ibunda di dalam iftitah dan juga takbir. Tetapi agama kita larang kita daripada melakukan hal berkenaan kerana solat bersifat tauqifi. Kita mahu solat seperti mana Nabi solat. Bahkan Nabi suruh kita solat seperti baginda solat. Tetapi jika solat orang Mesir, orang Malaysia, orang Minang, orang Melayu tak sama, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah Ta'ala untuk menjawab persoalan ini? Sahabat-sahabat, secara umumnya di dalam isu membaca doa ketika sujud ini, para ulama bersisih pandangan kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan boleh untuk berdoa di dalam bahasa Melayu ataupun bahasa-bahasa lain ketika sujud seperti mana yang kita dengar daripada Dr. Kamilin Jamilin sebut tadi. Yang kedua, melarang membaca doa ketika sujud selain di dalam bahasa Arab sahaja. Kedua-dua pandangan ulama ini mengemukakan hujah masing-masing. InsyaAllah kita akan nilaikan satu persatu. Pandangan yang membolehkan, secara umumnya pandangan ini mengatakan bahawa seseorang Muslim yang bercakap di dalam bahasa Arab, hendaklah dia berdoa dalam bahasa Arab lah. Bahasa yang dia bercakap itulah bahasa Arab. Tetapi kalau dia tak tahu bahasa Arab, mereka diberikan kelonggaran. Pun begitu, pandangan ini sahaja ada dua sisi cara faham. Yang pertama, dia benarkan hanya kepada orang yang tiada kemampuan bahasa Arab saja. Ini adalah salah satu juga pendapat daripada mazhab Syafi'i. Yang kedua, yang membenarkan secara mutlak seperti mana yang Dr. Kamilin sebut tadi. Bermaksud sesiapa saja boleh berdoa dalam bahasa apapun ketika sujud. Selain daripada hujah yang disebutkan oleh Dr. Kamilin, pandangan-pandangan ini berhujah dengan sabdaan Nabi SAW, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhan dia ialah ketika dia bersujud. Maka perbanyakkanlah doa pada waktu sujud. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Secara umumnya, hadis ini menyuruh kita untuk memperbanyakkan bacaan doa ketika sujud. Maka tidak mampu untuk dibanyakkan doa melainkan seseorang itu mahir di dalam bahasa berkenaan. Orang Arab menggunakan bahasa Arab untuk memperbanyakkan doa kerana itu adalah bahasa yang mereka mahir. Maka orang Melayu, orang Parsi, orang India, orang Cina boleh menggunakan bahasa ibunda mereka. Akhirnya, maksud di dalam hadis berkenaan akan tercapai. Apatah lagi bagi orang tua yang sukar untuk mempelajari bahasa Arab, atau jika belajar pun akan mengambil masa yang panjang, maka akan menjadi kezaliman pula lah kepada mereka sekiranya mereka tidak dapat berdoa sebanyak-banyaknya hanya kerana terhalang dengan penggunaan bahasa sahaja. Sedangkan dalam surah At-Taghabun ayat 16, jelas Allah Ta'ala sebut, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Oleh itu, membenarkan setiap orang berdoa dengan bahasa yang mereka mahir adalah jalan yang paling selamat di dalam memahami hadis ini. Ini pendapat yang mengatakan boleh untuk guna bahasa selain daripada bahasa Arab. Pandangan yang melarang pula secara umumnya, pandangan ini menyuruh semua umat Islam yang solat untuk menggunakan bahasa Arab sepenuhnya daripada mula iftitah sampai bagi salam. Tidak boleh menggunakan bahasa lain. Pun
begitu, dalam pandangan ini juga terdapat dua sisi ini. Yang pertama, yang tidak membenarkan tetapi dia longgarkan kepada hukum makruh tanzihi kerana menyelisihi perbuatan Nabi. Ini pandangan daripada mazhab Hanafi. Dia tak benarkan tetapi dia tak kata haram. Yang kedua, yang tidak membenarkan secara mutlak, bahkan mengatakan ia haram dilakukan di dalam bahasa lain. Doa, zikir, bacaan Al-Quran mestilah dalam bahasa Arab. Ini adalah pandangan mazhab Malik dan juga mazhab Syafi'i. Pandangan ini berhujah dengan hadis awal yang kita sebutkan tadi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Seperti mana kita lihat Nabi SAW. Seperti mana kita lihat para ulama menyebutkan kepada kita tentang cara Nabi SAW solat. Hadis itu adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi kena berbalik kepada hukum asal dalam bab ibadat, apatah lagi dalam bab solat, ia adalah tauqifiyah dan ubudiyah. Maka sangat-sangat berhajat kepada dalil. Tidak boleh mereka-reka sendiri. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa orang sahabat Nabi yang terkenal sebagai bukan Arab, seperti Salman Al-Farisi daripada Parsi, Abu Rafi' daripada Mesir. Tetapi tidak ada satu periwayat yang menyatakan bahawa mereka berdoa di dalam bahasa selain bahasa Arab ketika waktu sujud. Tidak tepatkah kita jika kita mengikuti nasihat para ulama, lau kana khairan lasabaquna ilaih? Jika perkara itu baik, nasihat kita akan didahului oleh sahabat dan para tabi'in. Dah kita sebut pandangan-pandangan ni, apa pula pandangan yang saya pilih? Pandangan yang terpilih. Yang Dr. Kamilin pilih, kita dah jelas. Pandangan yang saya pilih apa pula? Sahabat-sahabat, di dalam meneliti pandangan yang mahu diamalkan, kita patut membangkitkan persoalan terlebih dahulu. Adakah yang memudaratkan sehingga seseorang mahu dibenarkan untuk membaca doa di dalam bahasa Melayu ketika sujud? Adakah tidak memadai doa-doa pilihan yang telah dihafal? Bahkan Dr. Kamilin pun sebut tadi, sesuai kita baca apa yang maksud daripada Nabi SAW. Dan ia ringkas dan padat. Atau adakah kita mempunyai keunzuran yang tidak boleh dielakkan langsung? Saya mungkin boleh berkompromi dengan ketidakmampuan sebahagian orang untuk mempelajari bahasa Arab kerana faktor usia, tua dan kesihatan. Lalu kita memilih pandangan yang mudah bagi mereka untuk membaca doa ketika sujud dalam bahasa yang mereka mahir. Tak kisahlah mereka baca doa dalam bahasa Melayu waktu sujud. Tetapi secara praktikalnya, fatwa yang membolehkannya telah digunakan secara mutlak sehingga semua orang tidak langsung dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab. Tetapi terus saja dianggap sebagai tidak berkemampuan tanpa melalui sebarang proses pembelajaran dan usaha yang hari ini lebih mudah untuk kita belajar bahasa Arab ataupun memahami bahasa Arab berbanding satu ketika dahulu. Tetapi hari ini terus saja orang itu dilabel sebagai tidak berkemampuan. Serta dianggap pula agama ini menzalimi orang-orang ini kerana tidak membenarkan dia berdoa dengan sebanyak-banyaknya seperti mana hujah pandangan yang pertama. Sedangkan mereka lebih perlu untuk memahami apa yang mereka baca dalam iftitah, Al-Fatihah, sujud dan tahiyat berbanding doa pada ketika sujud. Oleh itu, sangat-sangat perlu untuk kita menggalakkan masyarakat mempelajari bahasa Arab sehingga keutamaan sunnah dipenuhi. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak membenarkan doa ketika sujud dibaca dalam bahasa selain Arab, melainkan ada keperluan. Ia lebih menepati sunnah, lebih menepati disiplin kaedah tawakuf dan ta'abbudi, dan lebih dekat dengan apa yang Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Sahabat, adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, kalau anda nak dapat penjelasan lanjut lagi dan lebih teliti berkaitan tentang isu doa ketika sujud, anda boleh dapatkan buku saya yang bertajuk Meneliti Hujah Doa Bahasa Melayu Ketika Sujud. Link saya letakkan dekat bawah. Dapatkan dekat situ. Harga murah saja, RM5 saja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.